Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Bihafizi, bernombor matrik di 2020-109-2760. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai strategi pengurusan hutang dan kewangan untuk generasi muda. Penyelidik saya adalah Dr. Nurhani binti Mahjum dari Fakulti Pengurusan Ekonomi FPE, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kemudian pada bahagian abstrak, salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, terutama bagi generasi muda, adalah pengurusan hutang. Ramai orang muda tidak tahu cara mengendalikan wang mereka, walaupun mereka akan mempunyai banyak tanggungjawab dan komitmen sendiri apabila menjadi dewasa. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif yang penting. Yang pertama adalah menentukan tahap pengamalan pengurusan hutang generasi muda. Yang kedua adalah mengkaji hubungan di antara hutang yang dimiliki dengan sumber kewangan yang diperolehi. Yang ketiga adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurusan kewangan generasi muda dalam kalangan generasi muda di Tanjung Malim. Di dalam kajian ini menggunakan kajian kuantitatif, di mana kajian ini melibatkan 382 orang muda di Tanjung Malim sebagai responden sasaran untuk menganalisis data kumpulan, statistik SPSS dan juga untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan menggunakan perkali korelasi persen. Hasilnya, literasi kewangan, gaya hidup, pelaburan, pengaruh rakan sebaya, perancangan pencen, ekonomi semasa dan juga perubahan teknologi adalah positif secara signifikan terhadap strategi pengurusan hutang dan kewangan dalam kalangan generasi muda di Tanjung Malim. Di dalam kajian ini terdapat persoalan kajian. Yang pertama, sejauh manakah tahap pengamalan pengurusan hutang generasi muda? Yang kedua, apakah hubungan di antara hutang yang dimiliki dengan sumber kewangan yang diperolehi? Yang ketiga pula adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurusan kewangan generasi muda? Kemudian, objektif kajian. Di dalam kajian ini, objektif yang ditekankan adalah menentukan tahap pengamalan pengurusan hutang generasi muda. Yang kedua, mengkaji hubungan di antara hutang yang dimiliki dengan sumber kewangan yang diperolehi. Yang ketiga adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurusan kewangan generasi muda di Tanjung Malim. Reka bentuk bagi kajian ini adalah menggunakan pendekatan kajian kuantitatif, ianya berdasarkan soal selidik. Kemudian kajian secara tinjauan. Bagi populasi dan juga sampel pula, teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik persampelan rawak mudah. Bagi populasi yang telah direkodkan adalah sebanyak 69,639 orang penduduk di Tanjung Malim, manakala sampel pula adalah kajian sebenar yang dilakukan seramai 382 masyarakat muda di Tanjung Malim. Kemudian kajian rintis adalah seramai 38 orang sahaja. Bagi objektif kajian dalam kajian ini menggunakan metod yang berbeza-beza. Bagi objektif pertama, iaitu tahap pengamalan pengurusan hutang menggunakan metod min dan juga sisihan piawai. Manakala hubungan di antara hutang yang dimiliki dengan sumber kewangan yang diperolehi menggunakan metod korelasi. Manakala objektif ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurusan kewangan menggunakan kaedah regulasi pelbagai. Kemudian kebolehpercayaan Crombie alfa bagi kajian ini adalah 0.966%. Menurut daripada Ilham, Ubaidullah, Boy dan Manas mengatakan bahawa nilai alfa yang melebihi daripada 0.7 adalah berada pada tahap kekuatan yang boleh diterima. Kemudian kita pergi pada dapatan kajian. Bagi objektif pertama yang menggunakan analisis deskriptif, laju nilai min yang tertinggi adalah pada soalan ketiga, iaitu saya cuba untuk keluar daripada masalah hutang yang semakin banyak, iaitu 3.85. Ini menunjukkan bahawa ramai generasi muda di Tanjung Malim mencari jalan untuk keluar daripada belenggu hutang. Kemudian, nilai min yang terendah adalah pada soalan kelima, iaitu saya cenderung mengambil hutang untuk memenuhi kehendak dan juga keinginan pribadi, sebanyak 2.66. Ini menunjukkan bahawa ramai generasi muda di Tanjung Malim tidak suka untuk mengambil hutang baru ataupun kita panggil hutang jahat demi untuk memenuhi pada kehendak ataupun keinginan peribadi sahaja. Bagi objektif kedua pula adalah menggunakan analisis inferensi. Menurut daripada Mendel and Klein 2009, penelitian yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif di antara tingkah laku kewangan yang baik dan juga literasi kewangan yang tinggi, termasuklah pengendalian kredit, pengurusan aliran tunai, simpanan yang bijak dan juga strategi pelaburan yang tepat. Manakala menurut daripada Chinen dan juga Indo
2012 yang menyatakan bahawa kemahiran membuat keputusan kewangan dapat membantu mengatasi cabaran masa depan dan mencerminkan tingkah laku yang bijak dengan menitikberatkan keutamaan antara keperluan dan juga keinginan. Manakala bagi analisis regresi berbilang untuk objektif ketiga, nilai R2 R2 yang kita panggil sebanyak 0.600 pula menunjukkan gabungan pemboleh ubah tidak bersandar yang menerangkan variasi dalam hubungan hutang dengan pendapatan sebanyak 60% dan selebihnya adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Manakala nilai P adalah 0.000 iaitu kurang daripada 0.05 yang menunjukkan model ini sesuai untuk dibentuk dan juga signifikan. Sebagai kesimpulan, hubungan hutang dengan pendapatan generasi muda adalah berkait secara signifikan dalam memahami strategi pengurusan kewangan dalam kalangan masyarakat muda di Tanjung Malim. Manakala dalam kajian ini terdapat cadangan dan juga implikasi. Antaranya adalah menjadi sumber yang relevan khususnya dalam kalangan pelajar UPSI, industri kewangan dan juga perbankan serta orang ramai. Manakala cadangan bagi kajian ini adalah kajian ini tidak terhad kepada Tanjung Malim sahaja kerana ianya melihat kepada kawasan di mana majoriti masyarakat adalah pelajar. Manakala banyak lagi kawasan yang mungkin kita boleh ambil responden yang sudah bekerja yang mungkin memberi kesan yang lebih tepat terhadap keputusan kajian ini. Terima kasih.